gejala ringan. Pastikan anda menjaga jarak fizikal dan pakai pelitup muka di tempat awam. Tanpa disedari, anda mungkin mendedahkan diri atau terdedah kepada COVID-19. Bersama-sama kita hentikan penularan wabak COVID-19. #kita mesti menang. #kita jaga kita. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum dan selamat pagi bersama Mazlina Ismail. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI akan bekerjasama dalam menghasilkan instrumen penilaian psikologi untuk mengukur tahap motivasi dan intervensi peserta program Return to Work RTW Perkeso. Ketua Eksekutifnya Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, instrumen itu diyakini akan memudahkan proses mengukur, menentu dan menetapkan tahap motivasi pekerja hilang upaya yang akan memberi manfaat kepada pencarum perkeso dan semua golongan pekerja di negara ini. Program ini merupakan program yang menggunakan pendekatan proaktif bagi membantu pekerja yang mengalami hilang upaya akibat kecederaan atau penyakit untuk berdikari dan bergiat semula dalam dunia pekerjaan dengan selamat dan produktif. Ia turut mengaplikasikan pendekatan penilaian tahap kesediaan mental melalui proses saringan tahap motivasi pekerja untuk kembali bekerja. Katanya dalam kenyataan di Kuala Lumpur semalam. Kerajaan membenarkan aktiviti pelancongan rentas negeri di antara negeri di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP ke negeri PKPP yang lain di bawah program gelembung pelancongan bersasar mulai hari ini. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, bagaimanapun aktiviti tersebut tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP yang ketat, termasuk perlu melalui agensi pelancongan berdaftar di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTAK. Ia juga perlu menggunakan kenderaan pelancongan yang berdaftar dengan MOTAK seperti bas pelancongan. Pelancongan dengan kenderaan persendirian masih tidak dibenarkan. Selain itu, katanya pergerakan kenderaan dari agensi pelancongan itu juga perlu mendapat kebenaran dari pihak polis. Sekian berita IKIM edisi jam 10 pagi. Assalamualaikum. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 4 Mac dalam tahun 1967, Lembaga Kemajuan Perusahaan Persekutuan atau Federal Industrial Development Authority (FIDA) telah ditubuhkan di bawah Seksyen 2-3 Akta Kurungan Penubuhan Lembaga Kemajuan Perusahaan Persekutuan 1965. FIDA berfungsi sebagai sebuah badan otonomi untuk menggalak dan mempercepatkan pembangunan perindustrian di Malaysia. Peranan utama FIDA adalah menyelaras rancangan perusahaan kerajaan dengan sektor swasta serta menjalankan kajian mengenai galakan bagi perusahaan ekspor. Pada 1 Mac 1979, nama FIDA telah ditukarkan kepada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia atau Malaysia Industrial Development Authority (MIDA). Matlamat utama MIDA adalah untuk menilai permohonan bagi mendapatkan lesen pengilang di bawah Akta Penyelaras Perindustrian 1975 dan galakan di bawah Akta Penggalakan Pelaburan 1986. Penubuhan MIDA ternyata mampu membangunkan industri perindustrian, terutamanya dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك
له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Semua pendengar dijemput untuk menyertai satu kaji selidik yang dijalankan oleh Radio IKIM. Tempoh kaji selidik ini bermula 1 Mac hingga 31 Mac 2021. Caranya mudah sahaja. Layari laman web www.ikim.my/kaji selidik dan jawab semua soalan yang dikemukakan. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi segera laman web www.ikim.my/kaji selidik. Ini Mat. Dia seorang pekerja yang baru. Sebagai seorang pekerja baru, Mat sepatutnya menunjukkan sifat integriti yang bagus. Tetapi akibat hasutan rakan sekerja, Mat kurang accountability. Salah tu. Mujurlah ada pekerja lain yang sudi menegur si Mat ni. Macam ni baru betul. Kita seharusnya mengamalkan sifat integriti ini bukan sahaja ketika bekerja, malah di sepanjang kehidupan harian kita. Janganlah kita menjadi seorang pekerja yang suka melengah-lengahkan masa, berjalan ke sana ke sini ketika waktu kerja, kurang bersemangat ketika menjalankan tugas dan mengambil rasuah. Seharusnya, jadilah seorang pekerja yang bersemangat, jujur, amanah, mendepati masa, sentiasa berdaya saing dan sentiasa berfikiran positif. Tak kiralah pekerja swasta maupun kaki tangan awam, jadikan sifat integriti satu amalan. Mari bersama jadikan Malaysia dikenali kerana integritinya dan bukan rasuahnya. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM, tak kira di mana juga anda berada. Alhamdulillah rezeki kita untuk bersama sekali lagi menerusi perkongsian aspirasi 10.1 bertemankan saya Nur Hayati Paradi, insya-Allah. Baiklah, telah pun kita sama-sama ikuti sebentar tadi Warna Pagi bersama dengan Hazwan Shah dan juga Sufian Amri. Terima kasih pada mereka berdua dan juga kepada penerbitnya Puan Hajah Masna Alias. Alhamdulillah. Dan untuk rakan mendengar, moga-moga apa yang dikongsikan oleh mereka memberi manfaat dan juga kebaikan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baiklah, untuk bersama dengan Yati, kejap lagi kita ada rancangan Rahmatan lil Alamin untuk bersama dengan sahabat-sahabat yang mana kita nak bawa lagi perkongsian sambungan untuk rasional sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sandal ataupun kasut ataupun selipar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan tak lain tak bukan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Kita akan kongsikan bersama dengan anda kejap lagi. Dan untuk rakan-rakan boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga pastinya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan awalan ini kita ada aula dengan saksi syahadah hanya di IKIM. Tiada bahasa gambarkan rasa sayang disayang padamu bermata ayah bunda. Dengarkanlah pesanan titipan amanah cinta, jadi cahaya untuk selamanya. Jalan ini hamparan yang terbentang, menuliku merintang. Medan ini bersadur kesamaran, menuju pengakhiran. Akal budi dan janji yang dijaga, tetap teruji juang. Iman, ilmu dan amal
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah. Terima kasih pada sahabat pendengar kerana terus bersama kami menerusi perkongsian di Aspirasi. Untuk perkongsian pertama di hari Rabu yang positif ini, maka kita kongsikan dengan anda tak lain tak bukan Rahmatan lil Alamin dah pun bersedia di hujung talian saat ini untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Tak lain tak bukan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jawahari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Gigih ni, pagi-pagi buat kelas tafsir surah Yasin sekarang ni. Sekarang menyambung di Radio IKIM pula perkongsian untuk rasional sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ni kita nak sambung sikit. Kalau minggu lepas ramai teruja bercerita tentang wanita, pakaian wanita, kemudian diikuti pula dengan perkongsian sedikit daripada Ustaz berkenaan dengan selipar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut kesihatan sebagainya. Ramai dah teruja nak tahu lebih lagi sebenarnya. Masya-Allah, terima kasih banyak Ustaz. Dan kali ini kita bawakan lagi, kita sambung sikit lagi berkenaan dengan sandal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ustaz, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, tak lupa juga pada yang mengikuti kita di FB IKIM FM dan juga Ustaz Rusdi Ramli Al-Jawahari. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan, diberikan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lihat sedikit trend penurunan COVID-19 tu dah menunjukkan ada sinar di hujungnya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita benar-benar bebas. Apa yang kita fikirkan, Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, kita kalau boleh Ramadan kali ni kita naklah solat tarawih di masjid kan. Itu yang utamanya. Rindu. Jadi betul, rindu sangat. Saya bila tengok gambar PM kita berada di Tanah Suci Mekah, tawaf di Baitullah dan sa'i. Okey, rasa ya Allah macam yalah kita pernah berada di sana, dinding-dindingnya, situasinya kita rasa macam ya Allah sebenarnya kalau berada di sana kan. InsyaAllah mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semua. Okey. Pada pertemuan kita lepas, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, sekarang kita bicara tentang selipar Nabi SAW. Tapi bukan sekadar selipar. Sebab itu yang awalnya kita jangan bertelaga lah dari sudut selipar yang kita pakai logo di kopiah ke, logo di topi ke. Itu perkara forok sangat, perkara yang sangat terpencil sebenarnya kan. Terpencil sebenarnya. Sepatutnya bila kita bicara tentang selipar Nabi SAW, apa yang perlu kita ambil adalah apa kebaikan yang ada pada selipar Nabi SAW. Apa kebaikan yang ada pada selipar Nabi. Dan kenapa bentuk selipar Nabi macam tu. Kenapa bentuk selipar Nabi macam tu. Dan seterusnya, apa kebaikan kalau kita mengikut semua yang dipakai ataupun dilakukan oleh Nabi SAW. Sebab dia bicara pada pertemuan kita lepas, ada pendengar kita tanya, Ustaz, bukankah jubah itu pakaian orang Arab? Pakaian orang Arab. Ya betul, pakaian orang Arab. Tetapi Nabi sendiri yang memakainya, Nabi sendiri yang menggunakannya. Jadi ada kebaikannya. Pertama kita bincang tentang jubah itu adalah material yang ringan. Berbanding kalau kita pakai seluar, kita pakai seluar jean, kita pakai coat, itu adalah material yang berat. Okey, yang kedua, dia mudah untuk dipakai, ya, sebab pada jubah ini merangkumi kain, seluar dan baju. Kain, seluar dan baju. Kalau kita nak pakai baju, kita kena pakai seluar, nak pakai seluar kena pakai baju. Jadi ada dua yang kita kena gunakan. Tapi Nabi SAW hanya dengan sehelai saja memudahkan untuk Nabi pakai. Tapi yang paling besarnya dari sudut akhlak, kita bicara tentang jubah itu. Berarti ada orang kata jubah ni Arab punya, Melayu ni tak kisah nak pakai apa pun boleh, yang penting menutup aurat. Cuma kenapa jubah? Jubah ini adalah satu pakaian yang tidak dilihat sebagai mewah. Pakaian yang tidak dilihat sebagai mewah. Kalau kita pakai baju kot, pakai tie apa, kita pergi masjid, semua orang tengok kita. Kan? Siapa ni? Mesti pangkat dia besar ni. Mesti dia ni pengarah-pengarah dalam jabatan-jabatan kerajaan ni kan. Mesti orang tengok. Tapi kalau kita pakai jubah, walaupun jubah kita jubah yang mahal sebenarnya kita beli, bukan murah, harga 100-200 rial ataupun 100-200 ringgit kita beli. Tapi orang tak pandang kita pun dengan jubahnya. Kita menampakkan kita seorang yang mewah dengan jubah tersebut. Ini yang paling besar sebenarnya. Kenapa kita perlu pakai jubah? Perlu pakai jubah.
Kalau tak pakai jubah, contohnya kita pakai apa? Pakai t-shirt, lepas tu pakai kain pelikat je kan. Orang nampak juga, orang akan bertingkah juga, ni pergi sembahyang dekat mana ni? Ni pergi masjid ni, gimana adab pergi masjid ni? Pakai baju pun t-shirt dah lusuh kan. Tapi sebab itu jubah ni di pertengahan. Tak nampak selekeh. Yang kedua, tak nampak mewah sebenarnya. Itu yang kenapa kita nak pakai jubah Nabi SAW. Jubah sebagaimana Nabi SAW. Okey. Kalau kita bicara tentang selipar pula. Okey, pertama kita bincang yang lepas tentang bentuk selipar Nabi SAW. Daripada hadis, kalau kita rujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Anas bin Malik radhiyallahu an, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhum, dia meriwayatkan satu hadis bahawa selipar Nabi SAW dipanggil qibalani, mempunyai dua tali. Mempunyai dua tali. Kita apa dua tali? Okey. Pada pertemuan yang lepas saya tunjukkan gambar selipar Nabi SAW lah, kan? Kenapa dia ada dua tali? Kalau saya boleh tunjuk sekali lagi lah. Okey. Ni buku yang saya tulis, buku biografi Agung Rasulullah. Ada gambar selipar Nabi SAW ada dua tali tu. Dua tali, kalau Dr. Suri Rumi dia bawa pokok-pokok herba dekat konti Radio IKIM kan. Saya bawa buku je. Saya bawa buku kan. Jadi nak tunjuk selipar Nabi SAW. Kenapa qibalan? Kenapa dua tali? Okey. Pertama sekali kalau kita rujuk dari sudut logik akal kita lah ataupun dari sudut sains. Dua tali dia sebenarnya adalah tujuannya untuk menguatkan selipar tersebut, menguatkan sandal ataupun capal tersebut supaya Allahumma salli capal ni tak mudah putus. Sebab itu dipanggil qibalan, dua tali. Nanti kan ada orang pula kata Nabi kan suka yang ganjil-ganjil, kenapa dua? Kenapa tak tiga tali? Tak, bukan kerana ganjil tali ke apa ke, tak. Sebenarnya dua tali lebih kuat berbanding satu tali. Walaupun kita bicara nanti dan kita sentuh pun yang lepas tentang Sayyidina Osman bin Affan, dia menggunakan capal ataupun sandal yang hanya menggunakan satu tali. Jadi tak ada masalah satu atau dua tali. Cuma kenapa dua tali? Dari sudut sains dia adalah dua tali lebih kuat. Tidak mudah putus. Sebab inilah yang dipakai oleh Nabi SAW untuk berjalan. Ini yang dipakai oleh Nabi SAW untuk ke masjid dan seumpamanya kan, seumpamanya. Jadi dua tali ni dia lebih kuat. Yang kedua, dua tali ni dia kita panggil melekat pada kaki kita, pada kaki. Jadi dia memudahkan pergerakan kita lah. Okey, itu yang pertama kita bincang tentang dua tali. Tetapi kalau kita bincang tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dua tali yang bermaksud ada satu tali yang menjadi penghubung. Kalau kita rujuk dalam ni hadis Nabi SAW, dia ada dua tali. Satu diletakkan pada Allah SWT antara ibu jari kaki Nabi SAW dengan jari telunjuk kaki Nabi SAW. Yang kedua, tali yang kedua adalah tali yang diletakkan di antara, ini saya tunjuklah jari kaki kita. Satu di antara ibu jari dengan jari telunjuk, satu tali. Yang kedua, satu tali lagi diletakkan di antara jari telunjuk dan jari manis pada jari kaki kita, jari kaki Nabi SAW. Jadi ada dua tali. Okey, ada dua tali macam ni. Jadi bila dua tali, ini yang dimaksudkan dua tali juga. Tadi dua tali, setiap satu tu dua tali. Daripada belakang sampai ke depan, dua tali berkembar macam tu. Okey. Kemudian dua tali yang kedua adalah satu tali di antara ibu jari kaki dengan jari telunjuk, satu lagi tali adalah di antara jari tengah dan jari manis pada jari kaki tu. Jadi macam ni. Kenapa dua? Supaya lebih kuat cengkamannya pada kaki. Kalau Nabi berjalan, kita tahu Nabi SAW dia berjalan, disebut dalam hadis ka'annama yanhatu minas sabab. Nabi seolah-olah menuruni anak bukit. Jadi berjalan laju, brisk walk. Perjalanan Nabi laju sehingga para sahabat yang nak menyaingi Nabi SAW terpaksa berusaha keras. Sedangkan Nabi SAW tak pun berusaha keras untuk berjalan seumpama itu. Jadi kalau dah satu tali diletakkan di antara ibu jari kaki ni, ialah kita pakai selipar Jepun yang kita panggil selipar Jepun tu. Kadang-kadang terselit kaki kita, kadang-kadang dia kadang-kadang kita tertanggal. Tapi bila dua tali lebih kuat. Sebab itu kenapa qibalan ni dua tali. Satu kita tafsirkan dua tali adalah daripada belakang bentuknya dua tali kembar macam tu. Okey. Yang dua tali kemudiannya dua cabang. Satu di antara ibu jari kaki dengan jari telunjuk. Yang kedua jari tengah dengan jari manis. Tu dua. Okey. Itu dari sudut sains, dari sudut logiknya, dari sudut ni adalah untuk lebih
kita panggil melekat pada kaki dan memudahkan untuk berjalan. Selain daripada dia kuat, tak mudah putus, dia pegang kaki kita supaya kita tak tertanggal selipar kita waktu berjalan. Itu yang kedua. Tapi bila bincang tentang rational science, rational science, rupanya kalau kita berjalan menggunakan selipar yang mempunyai tali tali di antara ibu jari kaki dengan ibu jari telunjuk dengan jari telunjuk pada jari kaki yang kita panggil selipar Jepun. Kita pun dah bincang tentang sejarah selipar Jepun. Ada kata memang itu orang Melayu punya, cuma ceksaan orang Jepun jadi popular dengan seksaan orang Jepun tanpa muka orang Melayu dengan selipar, jadi popular dengan nama selipar Jepun. Walaupun ada kata selipar Jepun lebih awal lagi, 1930-an, dipanggil Zori dalam bahasa Jepun, iaitu tenunan daripada kain yang ada tali di antara ibu jari kaki dengan jari telunjuk tu. Tapi tak apalah, insya-Allah kita tak nak bicara tentang tu. Cuma kalau kita pakai yang namanya selipar Jepun tu, kita hanya dapat satu manfaat sahaja, iaitu dia adalah urutan lembut bagi saraf yang berada pada ibu jari kaki dan saraf yang ada pada jari telunjuk. Dan saya pun dah merujuk kepada sahabat saya yang pakar refleksologi, dan saya pun dah rujuk tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk akan datang nanti saya akan berikan slide ni kepada DJ kita, penerbit kita, untuk dikongsikan dalam stream ni, insya-Allah dalam FB boleh, insya-Allah. Okey. Bila kita buat kajian, kita rujuk, dan saya rujuk pula dengan pakar neurologi juga tentang saraf-saraf yang berkaitan dengan kepala kan semua. Yang pertama yang ada pada ibu jari kaki kita ni, dia adalah saraf cerebellum ataupun brain stem. Kemudian dia pada ibu jari kaki kita juga adalah saraf yang berkaitan dengan tengkuk, neck. Kalau ni umpama ibu jari, sebelah sini adalah cerebellum dengan brain stem, bawah ni, bahagian bawah ni adalah bahagian neck, tengkuk. Tengkuk. Okey. Yang apa kebaikan dia sebenarnya? Dia pertama, brainstem ni dia mengawal aliran mesej antara otak dengan seluruh tubuh. Jadi kalau kita berjalan dengan ada satu tali di hadapan di antara jari kita ni, dia buat urutan lembut. Bila urutan lembut ni, dia akan merangsang sel-sel, dia akan merangsang banyaklah, dan mengawal aliran mesej antara otak dan seluruh tubuh, dan juga mengawal fungsi tubuh asas seperti pernafasan. Jadi dia melancarkan pernafasan kita, kemudian dia memberikan kita daya menelan. Okey, lepas tu denyutan jantung kita stabil, tekanan darah stabil, kesedaran, ni kesedaran maksudnya alert kita. Kita punya kesedaran tu. Okey. Yang kedua, cerebellum pula dia memberi maklumat daripada sistem deria, saraf tunjang, antara bahagian lain otak, dan kemudian mengawal pergerakan otot. Cerebellum menyelaras pergerakan seperti postur kita, keseimbangan, koordinasi dan pertuturan, menyebabkan aktiviti berotot sentiasa seimbang. Itu dari sudut dua, cerebellum dengan brainstem. Yang ketiga tentang tengkuk pula, naik. Tengkuk ni kadang-kadang dia mengandungi saraf pembuluh darah yang mengalirkan darah ke otak. Jadi banyak darah ke otak, banyak oksigen, jadi otak menerima oksigen yang ni jadi terbaik. Kan itu yang sel-sel otak berhubung semuanya. Itu kebaikan ni kalau kita. Okey. Ditambah pula Yati, kalau kita pakai satu tali di antara ibu jari kaki dengan jari telunjuk. Okey. Kalau kita bincang pula yang selipar Nabi SAW, Allahumma jari antara jari manis dengan jari tengah ini, saraf yang ada pada ni adalah yang telunjuk dan jari tengah ni dia saraf berkaitan dengan telinga, berkaitan tentang telinga. Okey. Kemudian saraf yang pada jari manis dan jari kelingking itu adalah saraf berkaitan dengan mata. Jadi kalau kita dapat letak satu lagi kat sini kan, dia akan urut lembut untuk saraf mata dan juga saraf telinga. Jadi bila kepala, telinga dan mata ini dia diurut lembut, dia akan mengawal keseimbangan badan kita, sebab organ yang mengawal keseimbangan badan manusia ini adalah kepala, telinga dan mata. Sebab itu kita bicara yang lepas, kalau mabuk laut kenapa semua keluar isi perut kita sampai yang tengah hari malam punya makan pun keluar, bukan sarapan pagi-pagi tadi punya keluar, tapi semalam punya keluar. Rupanya dia ketiga-tiga ni kena synchronize,
kena dia seimbang. Kepala okey, lepas tu cecair dalam telinga kita, dalam vestibular, mesti seimbang untuk mengawal keseimbangan badan kita. Kemudian mata kita, apa yang kita lihat tu statik, mesti tetap, barulah kita ni stabil. Tapi kalau kita mabuk laut, mata kita lihat pulau yang statik, tak bergerak. Kemudian cecair dalam telinga kita, dalam vestibular tu dia tak stabil, dia berguncang, kan? Kemudian betul kan kita. Sebab itu badan kita ni, otak ni terus tafsir tuan punya badan ni terminum racun. Maksudnya bila terminum racun, banyaklah saraf-saraf yang rosak kan, macam lagu. Jadi terminum racun. Bila terminum racun, sebab itu semua isi perut ni nampak. Otak terus hantar maklumat ke perut keluarkan semua isi perut cepat-cepat. Nanti kan jangan sampai racun itu memudaratkan tuan punya badan ni. Keluarkan semua. Waktu itu mabuk laut keluar semua tadi. Mabuk laut semua. Kalau kami Ustaz Muhammad Abdullah Alamin, kami punya sifu dalam diving. Kita orang panggil kalau mabuk laut ni, Ustaz Syarizanda Utarabi, antara sahabat saya, Ustaz Hafiz Mansur, Ustaz Alif Hafiz dan Ustaz Mio ni, kalau mabuk laut ni, saya mabuk laut jadi kita nak cover line, kita kata tak, aku nak bagi ikan makan. Nak bagi ikan makan je, muntah, wah, ikan semua keroma kecil-kecil makan muntah. Kita tak nak saja nak bagi ikan makan dia. Nak cover itu yang kita bicara yang lepas. InsyaAllah lepas ni kita bincang nanti tentang dan sidang pendengar yang oleh Allah SWT, kita bincang tentang bagaimana cara Nabi SAW memakai kasut, kaki mana dulu, bila menanggalkan kaki mana yang terawal, dan apa rasional dari sudut akhlak. Okey, kita bincang. InsyaAllah. Sebab lepas tu kan Ustaz, ada juga yang tanya ni Ustaz, kata kalau tengok cerita-cerita Arab tu, selipar mereka berjongkit kat depan. Tu macam mana pula ceritanya? Kenapa? Mungkin Ustaz ada jawapan. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk sahabat pendengar, jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami di IKIM. Bagi yang menyaksikan, menonton secara langsung di FB IKIM FM, tekan butang share, dan juga di FB Ustaz Rusri Ramli Al-Jauhari juga tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian rasional sunnah kita pada hari ini. Teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Mustafa ya
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian rahmatan lil alamin. Menerusi perkongsian kita pada hari ini, kita cerita tentang rasional sunnah selipar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Ustaz Rusdi. Kita sambung lagi Ustaz. Tadi soalan kita tepikan kejap. Kita nak sambung dengan silibus Ustaz berkenaan dengan kaki kanan, kaki kiri bila pakai selipar tu. Silakan Ustaz. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minta maaf pertama sekali sebab kita tengok respon di FB FM ni. Dia kata Ustaz ni macam yang dah cerita minggu lepas je. Tak, kita ini panggil synchronize juga. kita nak seimbangkan ataupun kita nak kaitkan dengan perbincangan kita pada pertemuan kita lepas sebelum kita masuk dalam yang baru tu supaya ada kesinambungan sebenarnya kan. Okey. Cara Nabi SAW pakai selipar disebut dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, selipar, sandal, kasut semua yang dipanggil Kalau dipanggil na'lun ni selipar lah. Selipar tu ikut bahasa masing-masing lah. Okey. Okey. Tapi selipar ni bahasa Inggeris sebenarnya kan. Bahasa Inggeris. Slipper. Slip tu tergelincir, per tu kalau kita bincang tentang tu slipper ni yang patutnya anti-slip mengelakkan daripada tergelincir. Kalau slipper ni telah istilahnya. Okey. Tak apa, itu dari sudut bahasa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum", bila kamu memakai kasut, slipper, sandal, capal, falyabda bil yamin, hendaklah memulakan dengan menyarung kaki kanan terlebih dahulu. Wa idza naza'a, dan bila menanggalkannya kan, falyabda bishimal, hendaklah menanggalkan kaki kiri terlebih dahulu. Faltakunil yaminu awwalahuma tan'alu, dan jadikanlah kaki kanan itu kaki yang pertama disarung pada kasut, slipper, sandal, capal dan seumpamanya. Wa akhirahuma tanza'u, dan jadikanlah kaki kanan itu kaki terakhir dilepaskan daripada kasut, slipper, sandal dan seumpamanya. Okey, ini cara yang Nabi ajar kita pakai kasut. Kaki kanan dulu, pakai kaki kiri. Lepas ni kita kena berhenti. Jangan main sarung je. Kita kadang main sarung je, itu kita sarung bawa balik slipper orang tu. Kalau kita pergi masjid, kita main sarung je, tengok-tengoklah sebelah lain rupanya main sarung. Sebab tu kena berhenti, tengok. Okey. Allahumma salli. Sarung kaki kanan terlebih dahulu, kemudian kaki kiri. Bila sampai di rumah, kita tanggalkan kaki kiri terlebih dahulu, jadi kaki kanan, kaki terakhir dilepaskan daripada kasut. Kenapa? Okey. Dari sudut rasional sains dari sudut rasional akhlaknya, ini rupanya cara Nabi berterima kasih dengan kasut. Nabi berterima kasih dengan kasut. Nabi memuliakan kasut dengan menyarung kaki kanan terlebih dahulu. Jadi cara Nabi terima kasih, Nabi muliakan kasut tu dengan sarung kaki kanan terlebih dahulu. Kenapa kita perlu terima kasih dengan kasut? Kenapa kita perlu muliakan kasut? Rupa-rupanya kasut ini adalah suatu yang sangat berjasa pada kita. Apa jasa kasut? Kasut adalah suatu yang telah menyelamatkan kaki kita daripada kotor, daripada kotoran. Ya, kalau kita terpijak lumpur, kita orang Johor panggil lecak, orang Selangor panggil becak kan. Jadi mungkin terpijak kotoran, kaki kita kotor. Kaki kita kotor. Masuk dalam rumah, jadi kita akan bawa lumpur tersebut. Okey. Yang keduanya, kasut, slipper, capal dan umpamanya, kalau di Indonesia dipanggil alas kaki. Okey. Dia telah menyelamatkan kaki kita daripada terkena benda-benda yang tajam, benda-benda yang berbahaya. Batu yang tajam, kaca, paku dan umpamanya. Jadi kasut telah menyelamatkan kaki kita daripada terkena benda-benda yang tajam tu, yang boleh memudaratkan ataupun mencederakan kaki kita. Sebab itu Nabi SAW, cara Nabi berterima kasih dengan kasut yang banyak jasanya sebenarnya ni, dengan cara Nabi memuliakan, Nabi menyarung kaki kanan terlebih dahulu, dan bila menanggalkan, Nabi jadikan kaki kanan kaki terakhir dilepaskan daripada kasut. Bermaksud bila menanggalkan, keluarkan kaki kiri dulu, barulah kaki kanan, dia kaki terakhir. Okey. Itu
Sebab itu Yati, kalau kita kena faham setiap benda yang bernyawa setiap makhluk Allah SWT ni dia macam ada perasaan sebenarnya, ada perasaan. Sebab itu Nabi SAW walaupun selipar tadi, ya Allah, tak ada apa-apa pun dia, tapi seolah-olahnya baginda memberi syarat pada kita bahawa kita kena muliakan, kena terima kasih dengan dia. Seumpama macam dia bernyawa. Seumpama dia macam bernyawa. Kan? Sebab itu saya bila kaji tentang kata orang tua-tua kalau kita nak beli apa Allah SWT kereta baru, jangan cakap dalam kereta lama kita. Kejap tu rosak lah. Orang tua kita kata pun kalau nak beli kereta baru jangan sebut dalam kereta yang ada sekarang ni, nanti kereta tu rosak, dia mengajuk. Fikir macam ada kebenarannya. Sebab setiap makhluk Allah ni dia ada perasaan sebenarnya. Dia ada perasaan. Pokok pun ada perasaan. Lepas itu kalau kita memetik daun hijau, sambil jalan kita petik daun hijau, hukumnya dosa kecil. Sebab kita istilahnya menyakiti pokok. Pokok pun ada perasaan. Pokok ada perasaan. Yalah, kita kata lah, selai je pun, bukan mati pun pokok tu satu. Bukan pun terganggu fotosintesisnya, maksudnya membuat makanan daripada menyerap cahaya matahari melalui daun yang hijau tu. Alah, selai je pun. Cuba kita, orang tak kenal, tiba-tiba lalu sebelah kita, cabut rambut kita selai. Boleh jadi gaduh. Kita, apa pasal siapa suka cabut ni? Satu. Yang kedua, sakit tu, walaupun selai sakit. Jadi dapat nampak dari situ, cabut rambut yang sehelai, cabut daun hijau itu hukumnya dosa kecil. Dosa kecil sebab menyakiti pokok. Jadi sama dengan selipar sebenarnya. Bila kita Allah SWT pakai ni, kita memuliakan dia sebab telah memuliakan kita. Sebab itulah cikgu-cikgu kita, cikgu BM kita bahasa Melayu, darjah 6, darjah 5, kita selalu diminta untuk buat Allah SWT buat karangan. Saya sepasang kasut. Kita pun tulislah, saya sepasang kasut berwarna biru, saya diletakkan di kedai yang mewah, saya dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang bermacam-macam warna, macam-macam bentuk, ada warna pink, ada warna merah, ada warna hitam, ada warna coklat. Saya gembira bersama rakan-rakan saya yang cantik. Tiba-tiba satu hari datang seorang pemuda membeli saya. Jadi saya rasa gembira kerana saya dapat berjalan dengan tuan saya ke Paris, ke London, ke Mekah, ke Madinah, kan. Jadi saya dapat merantau ke seluruh negara, kan. Lepas tu saya dapat berbakti kepada tuan saya. Bila dia terpijak lumpur, kaki tuan saya selamat. Pijak benda tajam, kaki tuan saya selamat. Tapi bila mana saya dah rosak, saya mula dipinggirkan. Saya tinggal dalam rak kasut yang dah berdebu, gelap, gelita. Kemudian bila bila tuan saya membeli kasut baru, saya dah diabaikan. Akhirnya saya dicampak dalam tong sampah. Itulah riwayat saya sepasang kasut. Sebenarnya cikgu, dia satu nak mencambahkan pemikiran kita ni, cuba berimajinasi bagaimana kalau kita ni sepasang kasut. Sebenarnya dari sudut hadis yang kita baca ni, kenapa Nabi SAW memuliakan kasut ni, kita ni supaya kita dapat merasai, dapat berterima kasih, dapat menghargai jasa kasut yang telah banyak berjasa pada kita. Masyarakat kita pula, Yati, minta maaf saya sebutlah, termasuk saya lah. Kalau kita beli kasut baru, orang tua kita kata antara petuanya. Petua ni dia asal kalimah fatwa tu besar. Petua supaya kaki kita tak melecet, tak luka, ialah bila kasut baru kita gigit dulu. Orang tua kata kalau beli kasut baru sebelum pakai gigit dulu. Gigit tu tujuannya adalah untuk sebelum digigit kita gigit dia dulu supaya jangan kaki kita melecet dan sebagainya. Awal-awal kita dah buat konfrontasi dah. Kita dah bermusuh dengan kasut. Kita gigit dia dulu. Sedangkan Nabi SAW memuliakan kasut dan Nabi berterima kasih dengan kasut. Sebab itu Allah SWT antara rasionalnya kenapa kita bila memakai kasut ataupun selipar, capal, sandal dan seumpamanya, sarung kaki kanan terlebih dahulu, kemudian bila menanggalkan, kaki kiri, kaki yang pertama ditanggalkan dan kaki kanan, kaki terakhir dilepaskan daripada kasut. Selain daripada itu, Yati dan sidang pendengar yang berhormat Allah SWT sekalian, Allahumma salli, ini adalah cara ataupun Nabi ini akan mendahulukan perkara yang baik semua sebelah kanan. Sebab itu kalau kita bincang tentang Nabi ini yuhibbut tayammuna, maksudnya Nabi
Nabi sedaya upaya mendahulukan yang perkara yang baik sebelah kanan, ya, bila ni. Dan kalau kita perasan nanti masyarakat Melayu kita bila sebut ialah kaki kanan ni langkah kanan, langkah yang baik. Jadi kaki kanan, kaki yang baik sebenarnya kan, bukan kaki kiri, kaki tak baik, tak. Kaki kanan, kaki yang maksudnya dia sebagai mendahulukan yang kanan. Ya, betul. InsyaAllah kalau kita boleh respon soalan-soalan daripada pendengar kita, silakan nanti. Okey, insyaAllah kita akan respon apa kita bercerita seketika, Ustaz. Untuk rakan-rakan pendengar, anda boleh ajukan soalan-soalan anda di FB IKIM FM, di YouTube IKIM, ataupun di WhatsApp IKIM di 0112900404. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak, agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia bersama produk yang tidak asing lagi di Radio IKIM, iaitu produk Marvel Care. Seperti yang anda biasa dengar, produk Marvel Care telah bersiaran di Radio IKIM semenjak tahun 2013 lagi. Dan produk Marvel Care telah membantu lebih daripada 330,000 pengguna sepanjang 8 tahun kami di pasaran. Marvel Care juga telah mendapat kepercayaan dan juga telah menawan hati ramai pengguna-pengguna di seluruh Malaysia, terutamanya pada mereka yang telah meningkat usia. Tuan-tuan dan puan-puan, kami di Marvel Care akan terus-menerus membantu anda untuk mendapatkan keselesaan yang lebih baik. Produk minuman tambahan ini untuk anda kekal cergas sentiasa, bertenaga dan memberikan keceriaan setiap hari. Di dalam produk Marvel Care terdapat banyak manfaat dan kelebihan yang baik untuk anda. Antara bahan-bahan yang terdapat di dalam produk Marvel Care adalah ekstrak strawberry, aloe vera, apple fiber, ekstrak buah delima dan lain-lain lagi. Dapatkan maklumat lanjut tentang kelebihan Marvel Care sekarang. Wakil dari Marvel Care akan terus membantu anda untuk mendapatkan info produk. WhatsApp kami sekarang di talian 017 388 9555. Jangan bertangguh lagi. 017 388 9555. Jika anda mahukan badan yang lebih lega, selesa dan bertenaga, Marvel Care adalah jawapannya. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini menerusi perkongsian di Radio IKIM. Kita ada Rahmat Aida Amin bersama dengan Ustaz Rushdie Ramli Al-Jawahari. Ini kita belajar tentang rasional sunnah baginda Rasulullah SAW berkaitan dengan kasut, sandal, selipar dan seangkatan dengannya. Dan kita nak raikan Ustaz soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita yang telah pun menghantarkan soalan di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 0112900404. Ada perkongsian daripada sahabat kita ni daripada Normadi Mak Saad kata, saya rasa okey, baik-baik salah. Dia menjawabkan soalan rupanya. Kejap Ustaz. Okey. Ida Azarin Razali kata, Ustaz, jika buka kiri dulu, bagaimana nak masuk rumah dengan kaki kanan dahulu, Ustaz? Okey. Jika buka kiri dulu, bagaimana nak masuk rumah dengan kaki kanan terlebih dahulu kan? Okey, sebab itu
itulah adabnya sebenarnya. Kita bukan masuk dalam keadaan tergesa-gesa. Sebab itu kita tanggalkan kiri dulu, kemudian tanggalkan kanan dan langkah kaki kanan. Okey. Apa rasional dia, Yati? Apa kebaikan kita dapat? Kita tahu kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dari sudut adabnya sebenarnya, pertama sekali kita masuk dalam rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, tapi sarung kasut kaki kanan dulu. Bila masuk rumah, kaki kiri dulu ditanggalkan, kemudian kaki kanan yang terakhir ditanggalkan, kemudian langkah kanan. Sebenarnya sunnah ni nak jadikan kita seorang yang genius sebenarnya, seorang yang genius. Sebab kalau kita hanya menggerakkan satu anggota kanan saja, hanya otak kiri yang berfungsi. Jadi bila kita menggerakkan anggota kanan, anggota kiri, anggota kanan yang berfungsi. Jadi itulah sunnah kiri dan kanan. Buka kasut kaki kiri dulu, kaki terakhir kaki kanan dilepaskan, kemudian masuk kaki kanan. Nanti keluar rumah, langkah kaki kiri, langkah kaki kiri, kaki kasut pakai kaki kanan dulu. Dia bukan langkah kiri terus sarung. Jadi bila macam tu, dia tidak ada, kita hantar maklumat ke otak kita, barulah otak kita ni bekerja. Jadi bila dua otak ni berfungsi, jadi kita lebih jadi genius. Otak kiri, kalau tak silap saya kita bincang lepas, otak kiri ni adalah otak logik, otak rasional. Otak kiri yang mengawal anggota kanan. Otak kanan pula adalah otak kreatif. Otak kreatif. Kita tak je bincang rasional, tapi tak kreatif. Kita tak kreatif je, tak bincang tentang logik, tentang rasional. Jadi dua-dua ni kena berfungsi. Logik dengan kreatif dia barulah menjadikan orang Islam hebat macam Ibn Sina, macam Ibn Firnas, macam Al-Farabi, macam ulama-ulama cendekiawan yang dulu yang sangat hebat. Boleh jumpa teknologi potong permata, Ibn Firnas. Boleh cari teknologi bagaimana nak buat payung terjun. Boleh bincang tentang Ibn Sina bagaimana nak melakukan pembedahan dan sebagainya, rawatan-rawatan tu. Jadi bila duduk otak kita berfungsi, itulah kebaikan yang kita dapat sebenarnya. Itulah hikmah kiri dan kanan. Masuk tandas kaki kiri, keluar kaki kanan. Kalau kita main macam tu je, kita tak beri pun pada otak kita isyarat. Bila tak beri isyarat, otak kita dia takkan boleh bertindak secara macam tu. Dia kena beri isyarat barulah dia berfungsi. Macam contohnya kita luka, terpotong pisau, terhiris pisau. Kita tak perasan, kita tak rasa sakit. Tapi bila kita tengok luka kita, luka lah, baru rasa sakit. Sebab apa? Sebab kita dah hantar maklumat yang tadi terhiris tadi ke otak, dan otak hantar balik rasa sakit tu, baru kita rasa sakit. Sama juga dengan kita melangkah masuk dalam masjid, bukan bila kita berjalan-jalan tiba-tiba terlangkah kaki kanan dapat pahala sunnah, tak. Kita kena berhenti dan langkah kaki kanan baru dapat pahala sunnah. Itu pentingnya niat. Kita angkat takbir Allahu Akbar terus solat macam tu. Tanpa niat sah tak. Kita kena niat dulu, kita kena arahkan pemikiran kita, arahkan hati kita untuk solat, baru dapat pahala. Jadi itu antara rasional jadi. Masya-Allah, walaupun tadi ada satu respon. Tadi ada respon tentang sandal orang, selipar orang Arab dia terjongkit pada bahagian hadapan tu, apa rasional kan? Kenapa digambarkan selipar orang Arab terjongkit di hadapan tu, Ustaz? Okey, kita tahu negara Arab ni negara padang pasir, negara padang pasir. Okey. Kalau dia pakai selipar macam umpama selipar yang kita pakai ni, bila berjalan pada padang pasir, pasir tu akan masuk dalam pada selipar tu, pada sandal tu. Jadi mereka tak selesa nanti sebab berjalan ada pasir. Jadi tujuan dijongkitkan ke depan tu adalah tujuannya untuk menolak pasir tu daripada masuk ke dalam selipar kita. Sebab itu selipar Aladin, selipar orang Arab, semuanya terjongkit macam tu. Dan supaya berjalan dia menolak pasir. Menolak pasir supaya pasir tak masuk dalam kasut ataupun selipar yang kita pakai. Itu yang saya buat kajian lah. Wallahualam kalau ada lain. Ustaz, macam selipar baginda Rasulullah, terjongkit juga ke ataupun rata macam tu, Ustaz? Okey, dari sudut kalau kasutnya yang dibina ada yang terjongkit. Tapi kalau selipar tak. Selipar biasa je. Okey. Itu kadang-kadang selipar ni walaupun yang mempopularkan selipar, dipanggil selipar Jepun yang dipanggil Zori ni adalah orang-orang Amerika selepas Perang Dunia Kedua. Mereka jadikan selipar tu selipar pantai. Selipar pantai sebab mudah kalau kena air tak ni mudah untuk dibersihkan. Tetapi sebenarnya berjalan di padang pasir tak sesuai dengan ni. Okey. Kalau siapa yang boleh tengok kita di FB kan, ni kasut Nabi semua terjongkit jenis. Tapi capal Nabi yang ni tak terjongkit sangatlah macam tu. Kan. Sekarang pun teknologi kalau kita perasan kasut kita, kasut sukan kita, yang kita buat jogging, dia memang tampaknya sampai ke depan je. Tampaknya sampai ke depan je.
Itu antara sebabnya pun faktornya untuk ni lah, untuk menolak pasir dan apa umpamanya. Okey, insya-Allah Yati. Bagus, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Dan bila cakap tentang selipar dan kasut ni Ustaz, saya dah hilang tadi soalan. Tapi tak apa Ustaz, sambung lagi Ustaz dengan kongsi kita. Okey, jom. Saya nak sentuh tentang larangan Nabi SAW sebagai penutup kita pada hari ini, insya-Allah. Larangan memakai kasut dengan memakai selipar ataupun kasut sebelah saja. Sebelah saja. Daripada Jabir radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayakula yani ar-rajula bi shimalihi aw yamshi fi na'li wahid. Kata Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, Nabi menegah. Anna Nabi SAW naha ni maksudnya menegah. Seorang lelaki makan dengan lelaki dan perempuan makan dengan tangan kiri sama. Au yamshi ataupun berjalan dengan sebelah selipar saja, jalan dengan sebelah selipar ataupun kasut saja. Apa rasional nanti disebut perbahasan oleh para ulama. Kalau kita boleh bincang, disebut dalam kitab Al-Minhaj, dalam kitab Fathul Bari, kitab At-Taisir, Syarah As-Suyuti, Alal Muslim dan Syarah As-Suyuti Alal Nasai. Disebut pertama antara rasionalnya Imam Baihaqi, Imam An-Nawawi, Imam Khattabi dan Imam Ibn Arabi, Imam As-Suyuti menyebutkan bahawa ada berapa alasan tegahan tersebut. Yang pertama, rupanya ini cara menyerupai cara jalan syaitan. Syaitan pun pakai slipper punya. Jadi dia pakai slipper sebelah, tak pakai slipper dua belah. Okey. Yang kedua, dari sudut ni menghilangkan keseimbangan ketika berjalan sehingga tidak enak dilihat ataupun tidak cantik dilihat. Yang ketiga, menurunkan wibawa. Kan kalau kita kan dah pakai smart-smart dah tapi pakai kasut sebelah. Ni sihat ke tak sihat orang ni kan. Jadi menurunkan wibawa. Yang keempat, membuatnya menjadi perhatian orang lain. Sebab tak ada orang pakai slipper sebelah kan. Jadi orang semua tengok apa sahaja sebelah ni, jadi dia menjadi perhatian orang. Yang kelima, membahayakan diri sendiri, boleh terjatuh ataupun menjadi tidak terlindung daripada duri dan seumpamanya. Dan yang paling besarnya adalah tidak sempurna. Nabi semua tak nak yang tak sempurna. Kan Nabi kalau ni biar sempurna, biar dilihat sebagai orang yang sehat, orang yang ada wibawa, bukan nak sempurna. Jadi ada 5 perkara kenapa dilarang daripada memakai kasut. Kata Nabi SAW, sama ada menanggalkan keduanya ataupun memakai keduanya. Maksudnya kalau kita pakai slipper ni, kita sebut bahawa janganlah kalian berjalan, hadis daripada Abu Hurairah dan Jabir radhiyallahu anhu, janganlah kalian berjalan dengan memakai sebelah selipar sahaja, hendaklah kalian memakai kedua-duanya ataupun menanggalkan kedua-duanya. Jadi kalau pakai sebelah ni nampak cacatlah. Rupanya bila kita bincang tentang selipar kasut ni, itu bila kita bincang tentang sunnah Nabi SAW, perbuatan, percakapan Nabi SAW, dari sudut ikrar Nabi SAW, pengakuan Nabi SAW, sifat tubuh badan Nabi SAW, akhlak Nabi SAW, semuanya ada rahsia yang perlu kita bongkar. Ada rahsia itu. Daripada sekecil-kecil perkara, kita kena bongkar semuanya. Rupanya, bila kita bongkar, pertama kita dapat maklumat, info. Oh, macam ni. Yang kedua, kita dapat manfaat dari sudut kesihatan. Yang ketiga, kita dapat manfaat dari sudut akhlak. Kita dilihat sebagai orang yang sempurna, orang yang baik. Sebab itu, dengarlah Radio Hakim setiap hari Rabu pukul 10.10 pagi hingga jam 11 pagi. Bicara tentang rasional sunnah Nabi SAW melalui rancangan Rahmatan Lil Alamin. Inilah rahmat sekian alam Allah turunkan kepada kita, iaitu Nabi SAW. Bukan sekadar mengajar kita tentang siapa Tuhan yang sebenar, siapa Tuhan yang patut kita sembah, kan? Tetapi mengajarkan juga kepada kita cara hidup, cara berpakaian, cara semuanya lah, insya-Allah. Sebab itu sunnah disebut sebagai tariqah, cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Perkongsian kita pada hari ini sangat bermanfaat untuk sama-sama kita. Walaupun hanya selipar, duduknya dekat bawah kaki. Bawah kaki, tapinya Masya Allah, baginda Rasulullah sangat menghormati, sangat menyayangi dan sangat berterima kasih. Apatah lagi kita patut juga kena ikut cara tersebut kan Ustaz. Apa pun terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian kita pada hari ini. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah Ustaz. Assalamualaikum. InsyaAllah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Isra dan Mi'raj di bulan Rejab.